Pada hari ini 12/10/2017 majlis patutnya berlangsung daripada pukul 3 tadi, tapi menandakan kehadiran itu kita masih ada bagi masa untuk meramaikan majlis. Jadi kita akan mula pada pukul 4.30 sekarang. Kehadiran seramai 19 orang, alhamdulillah 19 orang ni, dan seorang ni dia nanti akan bercukup. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi bagi memulakan upacara majlis, kita menjemput Tok Ayah untuk memberkati majlis ini, untuk membacakan bacaan doa selamat untuk kita semua. Kita silakan Tok Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi madina. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ilahi antal maqsud wa ridhaka matlub. A'tini bi ta'atika wa muhabbatika wal ma'rifatika. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Hanan, Ya Azim, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, kami berhimpun Ya Allah pada petang yang berbahagia ini Ya Allah. Amin. Adalah semata-mata untuk menyempurnakan satu hajat dan hasrat, untuk menubuhkan satu pertumbuhan yang diberi nama khadam. Amin. Yang sah di sisi perundangan mengikut peraturan yang dikehendaki oleh perundangan di negara ini. Amin. Oleh itu Ya Allah, Kau sempurnakanlah Ya Allah. Amin. Kau permudahkanlah Ya Allah. Amin. Kau berikanlah taufik dan hidayah kepada kami Ya Allah. Amin. Terutamanya kepada pemimpin-pemimpin yang akan kami lantik nanti. Amin. Jadikanlah mereka Ya Allah sebagai pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab, bukan sahaja kepada dirinya, malah kepada pertubuhannya, kepada bangsanya, kepada agamanya, dan kepada tanah airnya. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang lemah, hamba-hambamu yang baik, hamba-hambamu yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Untuk itu Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami Ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami dan bimbingilah kami Ya Allah pada jalan kebenaran-Mu. Hindarkanlah kami Ya Allah daripada terjerumus ke lembah kehinaan, jalan kemungkaran dan kepalsuan-Mu Ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah darjah dan martabat kedudukan kami. Masukkanlah kami Ya Allah dalam golongan hamba-hamba yang Kau redai, dalam golongan hamba-hamba yang Kau cintai, dalam golongan Rasul-Rasul Allah, dalam golongan Nabi-Nabi Allah, dalam golongan wali-wali Allah, dalam golongan solihin-solihin dan syuhada. Ya Allah, kami mohon padamu Ya Allah, lanjutkanlah usia kami, jauhkanlah kami dan ahli keluarga kami, sahabat handai kami daripada segala mara bahaya daftar, daripada pengkhianatan manusia, jin, syaitan dan iblis. Ya Allah, hindarkanlah kami Ya Allah daripada penyakit-penyakit yang memudaratkan, dan jauhkanlah kami Ya Allah daripada siksaan kubur dan api neraka. Ya Allah, kami mohon padamu Ya Allah, murahkanlah rezeki kami Ya Allah, rezeki yang halal. Jika sekiranya susah, Kau permudahkan. Jika jauh, Kau dekatkan. Jika haram, Kau bersihkan. Jika lambat, Kau percepatkan Ya Allah. Rezeki di langit Ya Allah, kami mohon padamu Ya Allah, turunkan, berikan kepada kami. Rezeki yang di laut Ya Allah, minta timbul, berikan kepada kami.
Rezeki di bumi ya Allah, minta naik, berikan kepada kami ya Allah. Amin. Rezeki yang ada di bukit bukau, gunung-gunung, gandang-gandang, gua-gua, minta berikan kepada kami ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kuatkanlah hati kami, Amin. tebalkanlah iman kami di dalam menghadapi pencubaan dan dugaan-Mu ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Amin. Ya Allah, atas segala sifat kesempurnaan-Mu, atas sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, atas sifat Jamal dan Kamal, atas sifat Qudrat dan Iradat-Mu, kami mohon padamu ya Allah, makbulkanlah permintaan kami ya Allah. Amin. Sampaikanlah hajat-hajat kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, dosa isteri kami, dosa anak-anak kami, dosa sahabat andai kami, jiran tetangga kami, kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang telah mati ataupun yang masih hidup. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fi inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma ajma' baini wa bainal malil katsir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana minhu tafarruqan marhuma innaka antal jawadul karim ar-raufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita doakan, dan juga niat kita sebelum sampai di sini semuanya diberkati dan disampaikan, dimakbulkan hendaknya. Okey, seterusnya kita akan menjemput kepada Tok B kita untuk merasmikan majlis ayat. Boleh? Okey, kita jemput Tok Ayah juga untuk menyampaikan sepatah kata berkaitan dengan pertubuhan yang akan kita jalankan. Kita silakan Tok Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma inni a'udzu bika min ar-riya' wal 'ujub wa takabbur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Yang saya hormati saudara pengacara pengurusi majlis, sahabat saya Ayah Tok Mi selaku pengurusi penajim Pertubuhan Khadam, bersama dengan barisan-barisan kepimpinannya, ayahanda-ayahanda, sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini dapat kita berkumpul di sini di dalam satu majlis yang saya rasa cukup memberi makna dan pengertian kepada kita, iaitu di mana dengan izinnya nanti insya-Allah kita akan menumbuhkan satu pertubuhan yang diberi nama Pertubuhan Khadam Malaysia. Pertubuhan Khadam Malaysia ini adalah merupakan satu pertubuhan yang sah di sisi perundangan mengikut pendaftar pertubuhan masjid. Cuma saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang datang daripada jauh dan dekat, yang sanggup berkorban
masa, tenaga dan juga wang ringgit untuk sama-sama menghadiri majlis kita pada petang ini. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan majlis kita pada petang ini berjalan lancar, diberkati dan dirahmati olehnya juga. Berkait dengan pertubuhan hadap, saya duk perhati dalam WhatsApp tu banyak sangat nama yang dicalonkan, sampai 30 nama, sehingga keliru yang mana satu agaknya yang baik di kalangan yang baik. Semuanya bagus-bagus, tetapi cuma kita nak satu saja. Jadi untuk itu pada petang yang berakhir nanti, saudara-saudara hendaklah menilai dan membuat pilihan yang tepat, kerana nama ini juga kita akan submit kepada pendaftar pertubuhan untuk mendapat kelulusan. Tentang bayangan kabinet yang dibuat oleh Ayah Tok Mi itu cuma rangkaan saja, bayangan saja. Jadi jangan rasa salah faham lah di situ. Sebenarnya yang hadir pada petang ini semuanya berpeluang mencadang, menyokong, mengundi, diundi, dicalon dan mencalon. Sebab bila kita namakan pertubuhan di peringkat kebangsaan, maka mesti terdiri sekurang-kurangnya separuh daripada yang ada di dalam Malaysia ini menjadi ahli, maksudnya menjadi wakil. Katakanlah sekarang kita ada 13 buah negeri, berarti 7 daripada negeri-negeri itu mesti ada wakil, baru layak kita bergelar Malaysia. Tetapi hari ini perlu kita ingat, bukan 13 saja. Kita ada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi untuk mempermudahkan lagi urusan kerja kita untuk masa-masa yang akan datang, supaya lebih lancar, dicek, tidak ada masalah, maka kita nak seboleh-bolehnya tiap-tiap negeri ataupun wilayah ini ada wakil-wakil yang akan menduduki barisan kepimpinan di peringkat pusat, yang insyaAllah nanti akan dikenali dengan nama ahli majlis tertinggi. Jadi kalau tak dikira pertubuhan khadam ni yang nak mewujudkan petang ini insyaAllah dengan izinnya, setara dengan UMNO, setara dengan parti-parti politik, parti-parti siasah yang ada di Malaysia ini. Sebab bapaknya sama, pendaftar pertubuhan Malaysia, dan kita pun di bawah pendaftar pertubuhan. Sebab itu kalau kita nak gunakan yang dipertua, bukan tidak boleh. Yang dipertua ni adalah merupakan satu kelompok yang kecil, kecil saja, dan dia tak boleh panggil pertubuhan, dia panggil kelab. Sebab itu ada yang tidak faham. Enterprise pun dia tulis pengarah urusan, jadi orang ketahui Enterprise pengurusan ini. Sedia Berhad baru jadi pengarah urusan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita gairah kita tak kena pada tempat dan gayanya. Jadi ini pula kita peruntukkan supaya insyaAllah pertubuhan khadam yang kita nak bentuk nanti menjadi satu pertubuhan yang bukan sahaja disekali oleh kawan, digeruni oleh lawan, malah memberi manfaat dan faedah kepada ahli-ahli, keluarga ahlinya. Itu yang perlu kita fikirkan. Jadi hanya tujuan kita biar jelas apa matlamat kita yang sebenarnya. Jadi kalau semuanya bersatu hati, maka saya rasa tidak ada masalah apa yang tak boleh diselesaikan. Bulat air kerana pembentuk, bulat kata kerana memfakat. Sebab itu Hasrat Tok Mi, dia nak jadikan pertubuhan ini satu pertubuhan yang berdaftar, yang sah di sisi perundangan, di bawah satu organisasi yang diberi pengiktirafan oleh kerajaan. Yang kita buat sebelum pada ini, maknanya bukan tidak boleh, tetapi tidak rasmi. Sebab itulah ramai yang dalam tu, kalau kita duduk perhati tengok, yang cakap kejar banyak sangat. Tetapi bila tiba masa dan ketika ni, tengok, kehadiran sepatutnya 100 orang lebih, yang datang tak sampai 20 orang. Mana pergi baki-baki tu? Mana? Sebab itu kita tak nak cakap, tak suka fikir. Jadi kalau kita betul-betul ingin berjuang bersama-sama untuk mencari satu kejayaan bersama, kita mesti ada kesatuan dulu, satu hati. Dalam organisasi ini kita buat perasaan penting diri, kita buat perasaan salah sangka,
Jangan. Kita tu, biar kita orang tu, biar kata orang serius sekata. Satu nada, satu suara. Dan kita mesti menghormati kepimpinan yang kita latih. Fu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kita, jaga daripada kebaikan-kebaikan. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita mesti bersatu padu, jangan kita berpecah belah. Sebab itu kita sama-sama belajar. Macam hasrat Tommy, saya nampak excited dia tu, kita harus beri dokongan yang padu kepada dia. Jadi saya rasa saya tak nak bercakap panjang lebar tentang ni, cuma satu je untuk renungan besar. Hari ini kita rasa bertuah. Kita dilahirkan, dibesarkan di bumi Malaysia, bumi tercinta, tanah air kita sayang. Hidupnya aman, bebas, tidak ada masalah. Walaupun kita didiami oleh berbagai kaum, berbagai agama, fahaman dan anutan, tapi kita tetap boleh hidup aman dan damai. Kenapa? Sebab satu dia perlu kita. Kenapa? Kerana kita ada sedikit kuasa. Kuasa masih berada di tangan. Jangan sampai kuasa yang kita ada ini terlepas. Bila terlepas, na'udzubillah, saya tak tahu apa nak jadi kepada nasib kita, keturunan kita yang akan datang. Kita tak boleh nak berbangga, walaupun kita orang Melayu, pribumi di sini, tapi semua orang lain yang pegang. Cuma kuasa ini saja. Bila kuasa ini ada di tangan kita, diorang pandang kita suatu masa dulu seperti harimau yang ganas, ditakuti, disegani, digeruni, bunyi harimau yang orang takut. Tapi jangan sampai bila beralih kuasa dan kepimpinan ini, harimau yang dulunya garang patah kukunya, harimau yang dulunya garang tercabut taringnya, harimau yang dulunya garang matanya kabur dan buta, badannya menjadi lumpuh. Yang paling kecewa lagi tinggal belampu dah pupus sebab bulunya sudah gugur, tak ada apa. Dia akan meninggalkan namanya sahaja. Pada masa itu nasib kita, generasi kita, takwa Allah. Jadi jangan menuding jadi. Kita sama-sama kita kena adakan kesatuan yang macam ni bagus untuk menyatu padukan ahli, dan seboleh-bolehnya kita cuba pererakan hubungan baik kita sesama kita. Hubungan baik kita, prasangka buruk, jangan deki, khianat, itu sifat-sifat yang mazmumah ni, ambil yang baik-baik, yang mahmudah, supaya pertubuhan yang kita nak tubuh pada hari ini akan dapat diwarisi oleh generasi-generasi kita yang akan. Jadi kalaulah kita khadam tu, kalau nak tupu kepada mistik saja, saya rasa tak akan ke mana. Tak akan ke mana. Kita kena buat banyak-banyak lagi benda-benda yang ada hubung kait dengan pertubuhan ini. Terutama sekali memberi kebajikan kepada ahli yang mengerti. Jadi orang ni akan tu, aku masuk ahli, aku bayar iuran, tapi apa? Tak apa. Duk hulu kilir. Tiada kali impak sampai bila? Maka tak ada kesudahan. Jadi untuk itu, ingat, berjaya mesti ada cara. Bila gagal, wajib berserah. Untuk itu, fikir dan renungkanlah demi untuk kebaikan kita bersama. Saya rasa itu saja dulu ucapan saya pada petang ini. Sekiranya ada salah silap, terkasar bahasa, terlanjur cara, saya mohon banyak-banyak maaf pada saudara-saudara yang mungkin inilah kali pertama yang pernah jumpa dengan saya sebagai salam perkenalan daripada saya. Lupa senang-senang diri. Nanti orang kata apa yang cakap tu. Orang panggil saya tu ayah, tu panggil saya tu ayah. Sebab dia tengok saya berjanggut ni, panggil saya tu ayah. Dan bukan tu ayah. Itu sebagai salam perkenalan dan sahabatan kepada saya. Dan kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Tok Mi kerana memberi peluang kepada saya untuk bercakap sepatah dua kata. Dan sekiranya ia memberi manfaat, maka ambillah dia sebagai satu pegangan untuk kita. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan kita mendapat kata putus yang hidup demi untuk kebaikan kita bersama. Takbir! 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Itu saja kata-kata semangat daripada Tok Ayah ataupun Dr. Amin. Jadi dalam pertubuhan Khadam ini kita melibatkan peminat, pembeli, pemilik dan juga penjual. Jadi kata-kata daripada Tok Ayah tadi itu kita ambillah sebagai iktibar, sebagai panduan untuk kita maju jaya dalam pertubuhan Khadam ini, insyaAllah. Seterusnya saya menjemput Tok Milang untuk merasmikan acara majlis kita ini, dan seterusnya kita akan terus pada pelantikan pertubuhan. Terima kasih. Saya ni kalau nak cakap tak payah sangat, kena baca skrip. Kalau dia pun dia Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul di sini pada hari ini, petang ini, pagi bersama-sama merealisasikan penubuhan Khadam. Nama pendeknya Khadam, jadi kita dapat nama dia. Punya. Juta terima kasih atas kesekian semua bermasalah yang dimuliakan, yang dihormati Yang Mulia Tok Ayah Amin, Tok Ayah Kamal, dan ayah semua, dan saudara semua jemaah sekalian, Tok Ayah Asmi ada juga. Okey. Dan kita terima kasih atas kesudian dan perkenan tuan-tuan menghadirkan diri. Terlebih dahulu, eloklah saya memperkenalkan diri saya untuk mengucapkan diri sekalian. Nama panjang Suhaib bin Arifin, nama pendek Tok Mi. Dilahirkan di Pulau Pinang, besarkan di Sabah dari Kelantan. Bertugas di Istana Negara dan Mahkamah Syariah Kuala Lumpur kini dipinjamkan. Sudah berkahwin 5 orang anak dan 5 orang cucu. 5 orang anak, cucu. Saya mengetuai berbagai pertubuhan sehingga kini pertubuhan silat, cucu Datuk Keramat, Siam Tang Merah, pertubuhan Kota Kenal dalam Kota Mikmah, saya digelar SDF, Program Master Ryan Mi. Dan lain lagi, itulah yang sudah pada katakan tentang diri saya yang banyak sikit. Dan untuk ada dimaklumkan agar pemilihan ahli jabatan kuasa berjalan secara aman dan tulus, dan ahli-ahli faham dan juga sah masing-masing. Jadi inilah mereka yang pemilihan untuk pengalaman dan bertanggung jawab pada kita masing-masing, yang kita akan bakal membuat pemilihan jabatan kuasa pertubuhan, pemilihan melantik seorang pengurusi, timbalan pengurusi, kalau perlu naib pengurusi, pemilihan setiausaha agung, pemilihan timbalan setiausaha, pemilihan bendahari dan penolong bendahari jika perlu, memilih 7 orang atau lebih ADK dan ANT, membincangkan undang-undang perlembagaan pertubuhan, nama persatuan, nama pertubuhan, nama penuh Khadam tu. Kita nak pendekkan dia. Apa nama penuh dia tu? KSAADM apa kita nak bincangkan. Alamat seluruh yuran, tujuan pertemuan, yuran penyertaan dan tahunan, logo dan bendera. Logo kita hanya pinjam sementara logo dekat dalam masa dulu. Tapi kalau untuk pertubuhan tidak tulis, tak disebut mistake, guide. Alam kepala, alam bunyian. Kerana mistika boleh. Okay. Itu saya cuma landmark dan saya minta itu pinjam itu dan pembintangan cadangan perpandang dan sebagainya. Jadi untuk timbangan masa, dengan ini saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim meresmikan mesyuarat perubahan Khadam. Semoga mudah-mudahan majlis ini diberkati dan berjalan dengan jaya seperti yang diharapkan. InsyaAllah saya serahkan kembali pada pengurusi majlis. Silakan. Terima kasih kepada Tobi. Secara rasminya majlis mesyuarat pelantikan ataupun
penubuhan Pertubuhan Padang 2017 akan dimulakan. Jadi sebelum pelantikan ini saya nak jelaskan sedikit berkaitan jawatan dan juga tanggungjawab apa yang diperlukan sebagai jawatan itu. Seorang pengurusi ataupun presiden, ini sebagai peneraju pertubuhan lah, timbalan membantu tugas-tugas presiden ataupun pengurusi. Semasa ketiadaan, beliau akan jadi mantan lah, berkuasa untuk menentukan apa-apa program. Dan selepas tu seorang setiausaha pula bertanggungjawab ke atas segala urusan pertubuhan dari segi pendaftaran. Sekarang ROS daftar online, jadi setiausaha ni akan filekan permohonan online tu. Setiausaha saja akan diberikan kartu kunci oleh ROS sebagai tanggungjawab lah, orang bertanggungjawab untuk mendaftar pertubuhan. Dan timbalan setiausaha tugasnya membantu setiausaha ataupun semasa ketiadaan setiausaha dia memukullah tanggungjawab sepenuhnya sebagai setiausaha apa yang dilakukan oleh setiausaha. Dan seorang bendahari ni macam biasalah, saya maklumlah, dia menjaga hal ehwal kewangan. Jadi seterusnya OJK ini 7 orang atau lebih ni seperti bagaimana kata Tok Ayah tadi kan, kita boleh lantik lebih daripada itu sebagai wakil negeri setiap negeri itu pulang. Itu nanti kita akan bincangkan. Jadi kita mulakan dengan jawatan pengurusi. Betul tak? Pengurusi presiden. Presiden Okey, kita mulakan dengan jawatan pelantikan presiden. Atau kita nak buat sesi suapena ringkas dulu sebab nanti kan tak tahu pula ni siapa yang dicalonkan, siapa nak dicalonkan, betul tak? Okey, jadi saya cadangkan kita buat sesi suasana ringkas lah. Kita round table saja. Round table berdiri. Ya, perlu. Kalau ada pakai dulu, pakai mic. Keterangan. Okey. Ayami boleh. Bola atas. Bola atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi Dawano, menjaga sendiri dalam WhatsApp Cik Gumi. Saya banyakkan tak aktif dalam WhatsApp tu. Saya cuma jadi CCTV, kadang-kadang menyelip. Jadi tak ada apa benda lagi lah. Saya cakap itu saja. Kebenaran. Okey, bayar ke? Bayar ke? Ada. Pengalaman ke apa ke? Secara ringkas saja. Pengalaman dah. Bayar belum? 30 tahun lebih lah. Bayar belum? Game kecil-kecil je. Tapi Alhamdulillah lah, rezeki Allah. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih Ayami. Terusnya. Saya tak diri, saya duduk boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq dari Ceras. Nama dalam grup WhatsApp tu Ismi Abang Dek tu. Okey, kerja sebagai office boy dekat Ceras. Tak pernah terlibat jual ke beli ke apa, tak pernah. Cuma minat dengan dunia mistik dan percaya dalam grup ni ada orang boleh beri maklumat yang betul untuk disampaikan kepada masyarakat kat luar. Itu saja. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Muhammad Sabri daripada Kuala Langat. Dah lama juga mencebur dalam bidang mistik ni, cuma belum game ini. Itu saja. Assalamualaikum, nama saya Ramli. Dalam WhatsApp group Bob PJ, saya bekerja sebagai wakil pengantaran di Pelabuhan Kelang. Tak menagih, baru mengikuti. Terima kasih. Okey, minta kalau yang mana dah pernah ada pengalaman tu kan, jujurlah cerita di kelas, berkongsi bagi semangat sikit dekat yang kita orang yang baru-baru nak terlibat ni. Okey, disilakan dari Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Kamal dari Kelang. Dikenalkan kepada Kamal lah dalam WhatsApp. Saya sebagai guru pembang mistik dalam sana lah. Kebanyakan 1,000 orang tak pernah game lagi. Game ni kita kena game selalu.
Ada yang datang test dulu memang ni susah lah ni kan. Betul tak? Belum belajar ni lagi apa semua. Bila kita tanya betul-betul macam mana you belajar, saya ikut orang je kan. So bila orang yang datang menguji barang tu, saya ada boleh belajar ilmu betul-betul, mungkin jangan merosakkan persahabatan orang dan jangan merosakkan masa kan. Itu penting. Itu saja lah duduk di kelas lah, insyaAllah. Okay, terima kasih Kamal. Terusnya. Assalamualaikum semua. Saya ada M3, tapi nama saya Muhammad Siddiq bin Yunus dari Kelang. Saya adalah pembantu pada Tok Ayah Kamal untuk segala urusan dari segi perubatan, dari segi barang-barang mistik, dari pekerjaan. Saya adalah seorang peniaga freelance. Itu saja, terima kasih. Nama saya Kumar. Ya, saya dari Asian Malaysia Tokyo Enterprise. Ada sekali game lah. Ada sekali game. Boleh, saya boleh ajar macam mana nak game. Kalau betul you ikut kita ni syarat, memang boleh game. Nah, surat next statement semua tanda tangan 17.39 juta sekali juga lah. Okey, terima kasih. Asal mana? Bukan. Ipoh. Oh, Ipoh balik. Okey, terima kasih. Kau datang. Assalamualaikum. Sejahtera dan masalah dalam grup Mat atau Wijaya daripada Amatan Desa. Saya daripada Perak. Dulu pernah bekerja di Penegara dan CBC. Sekarang di urusan mistik ini dah lama. Jadi masalahnya banyak perempuan. Jadi guru kan datang dulu akan barang betul-betul. Dan duit itu dialih-alih. Berapa lagi apa ya? Kecil-kecil. Okey, insyaAllah lepas ni kalau kita di bawah pertubuhan ni kan, kita akan tapis ataupun kita minimalkan penipuan tersebut. Kita akan tapis, perincikan dulu apa SOP semua kita akan tetapkan. Okey, seterusnya. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Azmi dari Kampung Medan. Dalam grup orang panggil Ted. Itu ya. Dalam pengalaman mistik ni belum ada apa-apa lagi lah yang berjaya. Cuma terpedaya adalah. Sekian lah. Terima kasih. Silakan Sen. Assalamualaikum, selamat petang semua. Nama saya Sen, tugas di Pelapor Jaya Semarang. Asal Sendakan Sabah. Dalam WhatsApp grup tu Mas Joko lah. Tapi bukan orang Indo, orang Sendakan. Ya, dari segi pengalaman tu ada juga sebelum ni ikut-ikut orang macam mana proses duit tarik duit apa semua kan. Tapi belum ada yang jadi lagi lah. Cuma pengalaman, merasa pengalaman tu. Yang kecil lah, yang kecil. Yang kecil jual barang macam tu jalan. Okey, masih. Okey, terima kasih Sam. Oh, cakap. Assalamualaikum, saya Mat dari Kelantan. Dulu WhatsApp Pojak. Saya pun baru mencuba diri saya lah. Mana nama perlu tunjuk anda lah, insyaAllah. Mat, wakil bayar tu kan? InsyaAllah. Beri tu SOP sikit, bayar apa, dan apa kan? Kita main poket dengan barang mistik kan. So daripada lokal dengan inter. Cuma yang sekarang ni barang dia tak ada. Itu saja. Okey, tak dulu. Okey, kita silakan ada muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersemangat pada hari ini lah. Walaupun tak ramai dekat dunia pun dah ramai. Jadi saya kenal diri saya ni, orang cakap diri saya nama Muhammad Musa. Dalam grup orang panggil Pak Musa kan. Jadi saya ni berasal daripada Sarawak Penang, Banting punya Datuk Rahmat punya. Jadi saya ni bertugas di salah sebuah agensi Kementerian Kewangan. Jadi saya memang berminat dalam bidang-bidang mistik ni. Kita ingin mengetahui apa itu mistik.
kita ingin mengetahui apa orang panggil orang cakap pemuja. Apa orang panggil orang cakap Masuk. yang dikatakan di dalam bab ni orang cakap dana zikir. Jadi kita semua ingin tahu, bukan mesti ini setakat orang cakap kita suka-suka masuk. Ini satu pengalaman. Kita ingin mencari satu pengalaman. Nah, jadi pengalaman itu penting kepada mereka yang berpengalaman dalam grup ini. Nah, kalau boleh, orang cakap dalam grup ini, orang cakap kita ada satu tegur-tegur yang boleh mewujudkan sesuatu yang kepada jemaah yang mempunyai barang-barang yang bagus saja. Tak payah kita lari sana lari sini lari. Betul tu bagus. Saya sokong untuk perubahan akademi ini. Jadi saya tak perlu banyak. Saya mengenal diri saya setakat ini saja. Dan saya pengalaman yang tak ada. Tugas saya ialah hanya buat pengesahan keuangan saja. Kalau benda tu wujud, RM 1 Malaysia 100 ke apa ke, kita pastikan duit tu sah diperlakukan. Itu tugas saya. Saya masih bertugas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Asul, tinggal kat Apang, asal Kedah. Saya tak join WhatsApp group ni sebab saya kebetulan jumpa masyarakat bawah, saya tak join atas. Tapi juga ada saya. Apa nak ambil gambar boleh lah masuk dalam WhatsApp group. Taruh. Nah, ini kita kemanakan kita saya perkenalkan kemanakan. Makhluk steady. Minggu depan dia dah pergi umrah. Okey. Saya Abdul Wahab bin Asnawi, dalam WhatsApp dia panggil saya Wahab Salam. Itu beliau cas tu, beliau cas. Wahab Salam sebab apa, dalam WhatsApp ni ada dua Wahab, satu lagi Wahab Putrajaya. Dia ada dua Wahab. Jadi kita asingkan ada macam saya Wahab Salam. Untuk berkenaan main mistik ni, pengalaman main mistik kalau ikutkan memang dah lama daripada sekolah belum habis lagi dah main dah. Tapi waktu itu saya cuma jadi bahan untuk tester saja. Orang uji kaki. Pasal dia orang ni nak uji orang yang berpengalaman, takut dia pakai ilmu. Jadi saya waktu itu tak ada apa-apa ilmu. Dia pakai saya. Untuk pegang barang untuk ditest waktu tu. Tapi belum ada pengalaman untuk apa kata kejayaan tu belum ada. Pernah game? Kejayaan belum ada. Belum berjaya lagi. Ada buat masa sekarang ni saya pun tergolong dalam golongan pemilik juga lah. Peminat dan pemilik barang-barang mistik. Alhamdulillah. Dan juga berkecimpung dalam bahagian apa, berkecimpung macam Cik Kamal juga lah. Dan perubatan Islam juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafri bin Hashim, berasal dari Negeri Sembilan dan saya duduk di Batu Kek. Tentang mistik ni, pengalaman mistik saya cuba buat 2 kali menggunakan kemayan jin. 2 kali di Hospital Lama Kuala Kubu Baru menggunakan kemayan jin, mana saya menghadap seorang-seorang memanggil lah. Sampai 2 jam saya memanggil-manggil, tak ada yang datang. Tak ada datang 2 jam memanggil, tak ada yang datang. Maka saya kembali lah 2 kali. Dan saya buat 2 kali di Banting, di KPK Jurang, menggunakan kemayan jin. Pun tak datang juga, hamba Allah tak datang. Saya pun tak tahulah masa sebesar tak datang. Saya pun heran lah, menggunakan kemayan jin. Orang kata menggunakan kemayan jin, kita bagi makan jin makan lah. Kita panggil tak ada tak datang. Saya pun tak tahu lah, sama ada dia takut dengan saya ke saya takut mereka. Kalau saya takut mereka, saya tahu lah. InsyaAllah saya buat juga, tapi tak ada update saya. So saya cuba juga orang digunakan kemayan jin. Kadang-kadang ada minta kemayan jin untuk apa? Kemayan jin kata orang kata untuk bagi makan jin. Panggil, memanggil, tak datang. Kalau saya ada rezeki, itulah pengalaman saya. Saya menggunakan kemayan.
Tekan mic. Okey. Itulah pengalaman saya. Tekan mic. Dekat sikit. Itulah pengalaman saya menggunakan kemenjin. Bila orang tanya kemenjin. Kalau dia bertanya kemenjin, dia kata nak boleh tembus gelas. Saya kata takkan jumpa sehidup, takkan jumpa. Cuma kemenjin dia guna asap tegak. Asap dia tegak, dia tak mau pecah. Haji yang betul lah orang kata. Tapi ada yang minta kemenjin, tahu dengan gelas bertembus. Mustahil. Semua itu takkan jumpa. Takkan jumpa. Saya dapat analogi ni dari alam sebelah. Dia ada dua jenis. Satu yang lembik, yang dodol, satu yang untuk tak terasa. Saya cakap, bagaimana pengalaman saya. Banyak lagi yang pengalaman macam-macam yang minta. Macam-macam yang minta. Guru minta itu, minta ini saya buat. Tapi tak percaya. Yang betul bermana besar. Ya, insyaAllah di bawah pertubuhan yang saya tetap akan berusaha. InsyaAllah. Tetap akan berusaha sampai ke InsyaAllah. Festival cuma cepat atau lambat. insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azan. Okey. Belakang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tak nak belah. Simpan sikit. Nama saya Abdul Razak. Tapi dalam grup ada juga yang panggil saya Ayanda Dr. Razak. Hello. Saya sebenarnya terjebak dalam grup Kadam ni pun saya kebetulan kenal dengan Tommy. Jadi dia mengajak saya masuk dalam grup ni. Dan saya berminat sebenarnya dalam perkara ni, perkara yang gaib dan mistik. Niat awalnya nak berkenalan dan juga mempelajari perkara-perkara gaib ya. Kita nak kenal, nak tahu perkara gaib. Dan juga nak mentelaah lebih dalam lagi benda-benda mistik. Jadi saya sebenarnya tak lama dalam Kadam ni, baru tak sampai tahun pun. Jadi pengalaman saya tu banyak pada acara-acara zikir ya, bantu ada sahabat-sahabat yang katanya ada dana di tempat-tempat mereka, adalah puji saya ke mana-mana lah, Perak ke mana ke apa semua ada lah, tak ada buat. Tapi adalah unsur-unsur sikit tu yang menyebabkan benda tu tidak menjadi kenyataan. Jadi belumlah berjaya. Saya anggap diri saya ni masih lagi lah dikatakan sebagai apa yang kata lah, wajib pada di bawah badan lah, baru belajar. Jadi tak apalah, saya menganggap banyak perkara yang saya nak apa tu yang perlu saya pelajari. Dan dalam organisasi kita ni saya nampak ada beberapa orang yang bersungguh ya, dan saya pun berfikiran bahawa pergerakan kita selama ni kebanyakan sama ada guru-guru ataupun siapa-siapa pun banyakkan bergerak secara individu. Jadi kalau kita bergerak secara individu, kekuatan itu tidak ada. Jadi kalau kita bergerak secara persatuan atau pertubuhan, kita ada kekuatan di situ, iaitu kita ada jemaah. Jemaah ni yang saya maksudkan masing-masing ada expertise masing-masing. Mungkin orang ni expert di bahagian ni, orang ni expert bahagian ni. Jadi kalau kita dalam satu jemaah, apabila kita ada sesuatu perkara yang kita nak lakukan, saya lihat kita ada jemaah kita yang boleh bersama-sama membantu. Kalau berjaya pun kita dalam jemaah semua orang dapat mengasih. Kalau kita seorang-seorang kita buat sampai 2-3 tahun pun tak berjaya, kita tak berjaya kan? Sebab kita tak ada jemaah. Jadi saya rasa jemaah itu penting. Ini yang saya nampak tuan-tuan yang ada di depan ni yang berusaha untuk kita menumbuhkan suatu persatuan. Kemungkinan dengan ada persatuan ni kita dapat boleh pergi lebih jauh lagi. Dan kemungkinan banyak perkara ya, jadi kita dapat lihat bukan untuk kepentingan diri saja. Kemungkinan kita dapat membantu juga
Kalau mana lah tahu kalau dana tu dah keluar betul kita tahu itu Allah Allah nak kita tahu kita mungkin dengan persatuan kita boleh gunakan sebahagian tabung tu mungkin kita reservekan untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan masa-masa banjir, banjir miskin dan sebagainya banyak benda. Jadi kalau kita buat benda macam ni saya tengok yalah kita ni kebanyakan pun dah mungkin terlebih 40 tahun 50 tahun dah setengah dah hampir senja lah mereka. Jadi apa salah kita gunakan ilmu-ilmu yang kita ada, apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan rumah juga. Itu yang pandangan saya lah. Kerana pengabdian kita lebih untuk Allah SWT. Untuk makluman, Ayah Dalazak juga seorang guru ritual bersama Mr. Don, itu sahabat. Ini boleh backup dengan dia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azman Abdul Jabbar. Syekh Azman. Saya ada sedikit pengenalan kepada Tok Mi. Saya mengenali Tok Mi ni semenjak saya jumpa dia di seminar negara Islam MKN. Dan saya lebih pada waktu yang awal saya mengenali Tok Mi ni, dia kata dia bekerja di Jabatan Pertahanan di Pertahanan Awam jadi dia bermurah hati dengan saya. Dia dah add saya pada ketika tu. Nama dia bukan nama pada ketika tu adalah Panorama. Jadi ada 2-3 buku sekali. Dan saya rasa terima kasih lah sebab kedatangan saya ni memang saya tak ada jujur berkata saya memang tak ada pengalaman dalam bidang bias ke apa benda zero. Jadi saya lebih dapat tertarik lah sebab ada benda-benda yang kita boleh pelajari seperti benda-benda yang boleh tak dapat boleh dapat macam tu. Jadi di situ berpanjangan sehingga sekarang lah. Dan Tok Mi kata usaha akan datang. Jadi saya usaha akan datang bagi kita menyerahkan negeri kita boleh satu lagi. Sekian terima kasih. Silakan. Puan. Ini makhluk. Berita sikit. Berita sikit. Sepatah 2 kata. Dari Nabi Umrah tu. InsyaAllah. Berapa tahun ni? 20 lebih? 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Qurish bin Sulaiman, tinggal di Puchong kan sekarang. Nama glamour Makhluk. Tambah lagi cameraman. Itu nama Facebook Makhluk Cameraman. So, macam-macam bahan masuk dalam tu kan. Involved dengan benda-benda ni, mistik-mistik ni. Sebelum tu saya tak nak boleh tahu pun. Saya pun tak ada orang yang kawan-kawan yang ada involved dengan benda mistik ni. Tapi sejak jadi cameraman pada 2000 tahun 2004 tsunami. Sejak tu mistiknya cerita dah pelan-pelan masuk. Saya pergi sebagai wakil Radio Malaysia Ibu Kota masa tu. Saya jadi cameraman dengan Naimah, pengacara TV 1. Pergi ke Aceh, misi menyelamatkan warga Aceh tu lah. Jadi dari lepas tu lah benda-benda mistik ni masuk dalam kepala. So sampai sekarang masih berjalan. Dan benda-benda mistik tu yang selalu tu memang ada dari alam baik sampai ke kanan. Itu ceritanya panjang lah. Cuma sekarang ni saya dengan grup ni atas jemputan Tommy kita sebagai cameraman dan mungkin juga jadi ahli kita sama-sama nanti. So itulah. Jadi saya harap perjumpaan kita kali ini akan membawa kebaikan lah untuk semua. Amin. Dah berlagi?
Sorry, dah pernah game? Dah pernah game tu? Sukses tak? Oh, itu kalau benda sukses ni sukses dengar dia, tapi jadi tak jadi. Masalahnya ada pernah orang datang jumpa saya tanya mana benda-benda ni. Bila dia tengok dia untuk beranjak lah macam-macam lah. Tapi bila tanya ke nak buat semua tak jadi. Ada jalanan. Benda tu pun ada je bawah ni kalau nak tengok kan. Macam-macam lah. Macam tak boleh percaya pun ada dia punya cerita. Benda ni betul orang nak, betul itu, betul inilah. Tapi bila nak lakukan tak jadi apa lagi. Kita ada rezeki ke apa tak tahu lah. Masuk. So setakat itulah buat masa ni untuk kenalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Jadi saya belum kenalkan diri saya. Buat tadi apa nasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia dan selamat sejahtera kepada sahabat kita yang beragama lain. Dulu saya mengucapkan terima kasih di atas undangan dan jemputan daripada Tok Mi untuk majlis pada petang ini. Dan juga sebenarnya saya sampai di sini jam 3, tapi disebabkan sesaat pusing-pusing saya sampai di sini jam 4 petang. Jadi saya bergabung dengan Tok ni, Tok Mi ni sebenarnya pada bulan 8 dikenalkan oleh Tuan Haji Saleh daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan saya mula membayar sumbangan pada bulan 9 September. Dan seterusnya pada bulan September itu Tok Mi telah mewawarkan nama saya ni di dalam WhatsApp grup Hadam ni dan melantik saya sebagai audit sementara lah untuk kira-kira wang daripada bulan 7 maksudnya bulan 7 hingga bulan sekarang dan pasal perbelanjaan. Jadi saya pun menerima lah atas sokongan yang telah dibagi oleh grup dalam WhatsApp. Jadi selanjutnya tu biar saya bentangkan. Maknanya pada Julai kita ada lebih kurang 60% orang ahli dan kutipan sumbangan RM1,380. Dan pada bulan Julai juga perbelanjaan yang telah dimulakan oleh kita punya pengetes dan juga perbelanjaan perbelanjaan maknanya pergi jauh ni, Pulau Intan pergi Kuantan perbelanjaan bernilai RM2,000, maknanya lebih bajet tu RM1,380 tapi belanja RM2,000. Jadi untuk bulan Ogos ahli yang berbayar ada 45 ahli, lebih kurang RM900. Kos urusan muazzam di Johor Bahru perbelanjaan RM750. Kemudian pada bulan September ahli berbayar ada 43 ahli RM860. Dan pada bulan September ada juga sumbangan untuk urusan jenglot. Jadi dalam sumbangan urusan jenglot tu ada dapat RM680. Dan perbelanjaan pada bulan September RM500. Iuran bagi bulan Oktober ada 33 ahli berbayar RM760. Perbelanjaan RM600. Jadi jumlah keseluruhan pungutan daripada bulan Julai hingga Oktober RM4,580. Jadi perbelanjaan yang telah dikeluarkan pada Julai RM2,000, Ogos RM750, September RM500, Oktober RM600. Jadi jumlah perbelanjaan RM3,850. Dan pada petang ni persiapan untuk mengadakan musyawarah agung ni perbelanjaan keseluruhan termasuk sewa dewan RM500,
Banting 170, pelbagai RM60. Jadi duitnya habis. RM4,580 perbelanjaan dan kutipan RM4,580. Jadi saya berasal dari Batu Hat. Nama saya Muhammad Nasir bin Saiman. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada bendahari kita. Jadi jelas kat sini ya. Mulai hari ini selepas perubahan ni, duit daripada yang lepas-lepas tu dah kita jelaskan dalam mesyuarat ni, jadi dah tak ada apa-apa isu untuk dibangkitkan lagi berkaitan kutipan yang sebelum-sebelum ni. Jadi mulai hari ini kita akan usulkan satu pemilihan dan juga iuran berapa nanti kita akan tetapkan sekian-sekian. Jadi hasil itu nanti akan kita mula buat audit baru dengan bendahari baru nanti semua kita akan rombak. Jadi untuk saya belum lagi kenalkan diri saya. Okey, saya Sarul Nizam bin Aman. Nanti lupa pula. Saya berasal dari Kelang, Kapar, berumur baru 42, muda lagi. Jadi saya pun pengalaman. Tahu itu? Tu belum. Okey. Pengalaman saya dengan listing ni terutama dalam proses menjual beli ni kan. Dulu lah, habis sekolah aja memang dah gila-gila main ni, tapi tak pernah berjaya lah macam rekan-rekan lain juga. Tak pernah berjaya lagi. Sampai tarik punya serai semua tu berjaya lah. Kalau yang jual beli ni belum lagi. Sampai ada satu pengalaman saya yang paling besar, bin Delimo Merah. Panggil ada daripada Brunei, wakil pun ada, pembeli tu dah ada. Penjual pun dah ada, barang ada, duit ada, tapi masih tak berjaya. Sampai tahap macam tu. Kadang-kadang kita angin kan, kita panas. Pasal benda dah ada, ni tak ada, tapi ada je sebabnya tadi. Jadi insyaAllah dalam pertubuhan kadam ni nanti kita akan isu, kita akan kupas, kita akan isukan benda ni, kenapa tak berjaya, kita cari punca dia, kita cuba minimiskan apa-apa kesalahan, apa-apa kekurangan tu yang ada. Kita cuba jayakan juga insyaAllah dengan hasil kerjasama pengalaman guru-guru yang ada dalam ni, insyaAllah kita akan berkongsi. Jadi itu saja sesi soal kenal. Seterusnya kita teruskan, sebab kita masa pun dah suntuk, kita teruskan kepada pelantikan ya. Yang 7 tutup. Boleh kita teruskan kepada pelantikan. Pelantikan pertama semestinya jawatan Presiden. Jadi untuk jawatan ni seorang boleh mengundi sekali saja. Maknanya kalau ada 2 pencalonan, seorang tu boleh undi seorang saja, dia tak boleh undi dulu. Senang kita nak buat kerja macam tu. Setuju? Cok ni? Setuju ya?